Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're with me, Dr. Atia Azmi, your parenting coach. Alhamdulillah, inshallah, I will be interviewing a guest who is very, very special to talk about a very dear topic to my heart, which is on parenting. And who better to interview than my own mother? Subhanallah. So I would like to welcome my mom, Professor Dr. Muhaya. Thank you, Tia. Thank you. I love this opportunity. Alhamdulillah. Orang Alhamdulillah. pertama ke Tia interview ni? Yeah. Masya Allah. My mom adalah orang pertama yang I akan interview sebenarnya dalam podcast ni, insyaAllah. Dan it's a special thing lah. I want to contribute, insyaAllah, to the audience to know that bila kita nak belajar tentang parenting ni, biasanya kita akan mendidik anak mengikut gaya ibu dan ayah kita. Betul. Walau bagaimanapun, nanti kita akan bagi tahu penonton kenapa mungkin tak semua gaya ibu dan ayah kita tu yang kita nak turunkan kepada anak-anak kita. Kan kata siapa? Serena Ali ke? Tak ingatlah Serena Umar. Jangan didik anak seperti zaman kamu. Betul, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, yes. Betul, didik anak mengikut zaman. Okey, jadi untuk episod kali ni, Tia nak bincang dengan Mak. Kenapa sebenarnya sebagai ibu dan ayah, kita kena mendidik anak dengan awareness ataupun kita kena berkesedaran. Mak tahulah kalau sebagai doktor kita sebut patient tu conscious apabila dia sama ada dia tidur ataupun tak koma kan. Glasgow coma skill kan. Yes, tapi kenapa apa maksud kesedaran tu sebenarnya, conscious dalam mendidik anak-anak? Soalan deep terus anak saya ni. Okay. First kita tahu konsep ni kan you all. Manusia ni behavior dia sebenarnya 90 to 95% unconscious. Tanpa sedar yang apa dia buat tu, kadang kita tak sedar kita buat tu sebab itulah program atau blueprint yang kita dah dapat daripada mak ayah kita, especially below 7 years of age. Kita tengok mak kita macam ni, bercakap macam ni, marah orang macam ni, garang dengan kita macam ni, so kita macam tu sepatutnya marah anak. So it becomes your program, your paradigm. So bila kita jadi parents pun kita akan jadi orang yang macam tu lah, 90%. Tetapi kalau orang yang sedar, instead of kita autopilot ke ataupun kita buat keputusan untuk bertindak secara berbeza. So jadi macam I like your word awareness. Jadi kita jadi aku sedang memerhati diriku. Macam nak kesedaran, contohnya kalau kita marah anak, kemudian anak makin degil. Kan? Kadang kalau Tia masa kecil, jangan buat, Tia lagi buat. Tapi masa tu kita kata anak degil. Tapi masa tu tak faham bahawa kita kata jangan panjat tangga. Anak tu minda bawah sedar dia dengar panjat tangga. Dia tak tahu jangan. So itulah Tia very good point that bila kita sedar, kita keluar daripada 90%, kita jadi pemerhati diri, kita buat pilihan yang betul. Sangat-sangat betul. So mak nak sebut perkataan 3C, mak suka sebut connection tu kan. So 3C mak baru perasan apa tahu? Consciousness atau sedar, connection dan creativity. Tu mak generasi Tia ni boleh jadi kreatif. Macam Tia sekarang lah, mak sebenarnya mak dengan ayah kan sangat admire Tia lah. Kalau tengok cara Tia layan cucu mak kan, Sofia, Suraya, Samiha, Salsabila tu, mak akan kata, bah malu malu tengok how alhamdulillah kesedaran Tia ada kan. Mak lu tak sedar, so banyak mistake yang mak buat. Subhanallah, sama-sama kita belajar sebenarnya. So Mak, lepas tu kan Tia nak apa yang Mak sebut tu sangat penting kan, tentang bila kita mendidik anak tu, kenapa kita kena melakukan dengan kesedaran. So macam contoh lah Mak, mungkin orang pandai masak dengan orang yang baru masak. Bila orang yang dah biasa masak tu, dia dah masak dalam keadaan dia tahu kenapa kan, macam dia boleh tahu minyak ni banyak ni, kalau kari bab api kecil supaya masak dalam kan. Itu tapi tak pernah buat pun, saya tahu je nenek saya dulu ajar apa ni. Betul kan, Wan selalu geram, Muhaya api besar. Betul, sebab itu pengalaman. Dan bila kita melakukan sesuatu dengan ilmu, itu masak. Dan apa pula bila kita mendidik anak. Dan Tia nak bincang dengan Mak lah tentang konsep fitrah. Mak biasa dengar kan kalau orang kata mendidik anak mengikut fitrah. Tapi kita sebenarnya fitrah ni apa? Jadi fitrah ni Mak, kalau kita semua tahu adalah Allah dah ciptakan kita semua ni. Kenapa orang kata kita sebenarnya memang dah beriman? Tepat. Sebab
memang Allah dah buktikan dalam Al-Quran yang manusia ni telah berjanji di hadapan Allah yang Allah adalah Tuhan kita kan. Ayat tengah alastu birabbikum bala syahidna. Jadi fitrah manusia ni adalah mengetahui siapa Tuhan dia. Betul. Jadi mak, peranan kita ni sebagai ibu dan ayah adalah bagaimana nak mendidik anak kita ni supaya sentiasa connected dengan fitrah dia tu. Dan mungkin kita akan bincang nanti macam mana mak kita nak, kalau kita tahu anak kita ni ada roh, ada nafs, ada akal dia, ada qalb dia. So maknanya mungkin mak rata-rata bila kita melihat anak, ramai orang lihat anak sejak bila kita tak berapa sedar ni mak. Betul. Kita lihat anak ni macam dewasa yang mini adult lah, macam orang yang sedang membesar je, fizikal je. Size mungkin, XS kepada XL. Ya, pasal emosi dia pun yang kadang kita nampak marah, sedih anak ni macam tu je. Tapi sedangkan di sebalik individu yang kita lihat anak ni mak, dia adalah ada roh macam kita. Ada hati, qalb tu yang kita nak gilap supaya dia sentiasa connected dengan fitrah. Jadi mungkin mak punya pengalaman lah kan, sebagai seorang nenek, sebagai seorang ibu kepada anak-anak yang dah sangat dewasa ni, alhamdulillah. Apakah yang mak nampak lah, mungkin pengalaman mak sendiri ataupun yang mak belajar sebenarnya, macam mana nak connectkan anak kita ni dengan fitrah tu? Tepat, subhanallah. Okay, mak cakap pengalaman dulu. Okay, of course the theory yang kita tahu. Kalau teorinya bila lahir je kita azan nak kenal Allah. So selalunya manusia perhatikan lahir azan, nak meninggal baru nak ajar mengucap. But in between lahir dengan meninggal tu ada tak aktiviti tauhid tu? Selalu orang tak buat. So pengalaman mak, masa mak lahirkan Tiah dulu, mak dalam tengah houseman, so sangat sibuk. So kita mungkin masa tu mak tengah belajar, tengah houseman, so I like survival mode. So bila kita dalam survival mode ni, kita punya feeling ni more of am I safe? Can I make it? Do I pass my houseman? Can I go to my career? So masa kita untuk really look at what matter kurang Tiah. Ni kalau kita yang berdengar ni mungkin faham, betul lah, sebab saya ni rasa tak selamat, saya rasa duit cukup ke tidak, dan tidak bayar sewa macam mana. So kita tak ada that safety net yet tahu. So kita sedang masih empathy orang menonton ni. If kata tersalah marah anak, don't feel bad, because kita ada 3 level of being dah. Satu survival, satu ordinary, satu extraordinary. Berapa orang yang sampai kat situ? Betul. Most people kat survival. We need the shelter, we need the love, we need a sense of significance. So masa mak lahirkan Tiah tu, mak tengah buat houseman, I was safe or not, and then yelah cukup tak duit. So masa tu kita more reactive. Kita more human aspect tu kurang, kita more reactive. Pasal apa? Bila kita houseman pergi hospital kena marah pula. So imagine orang baru jadi doktor, kena marah, mengandung lagi, kerja teruk. So your state of being tu is not optimum. So masa tu kita akan reaktif. So bila sedar kan, bila masa tu sedar. Tapi alhamdulillah mak bersyukur pasal kesedaran tu, pasal ada ilmu agama, pasal dapat didikan daripada arwah Haki dan Wan dulu, baik semua tu, dapatlah sikit-sikit yang mak beri baik pada Tiah tu. Alhamdulillah. Tu. Dan kalau siapa menonton ni, you all, kita nak orang kena, anak-anak kita kena Allah ni, berapa orang daripada kita, apabila anak kan, kita suruh anak kita sayang mama, sayang mak, jarang kita macam anak tidur kan, siapa jaga adik semalam? Allah. Siapa kejut adik? Allah. Betul. Let me tell you, mak rasa majority yang mak patient mak tanya pun jarang. Most ladies yang mak jumpa, majority are at the survival and ordinary mode, trying to be safe and significant. So kita faham generasi sekarang. Betul. Dan sebab itulah sangat penting kalau kita faham fitrah anak tu. Maknanya mak, mungkin kita di luaran sebagai ibu dan ayah, memang kita macam dia pun di peringkat usia yang kita sedang fokus kepada kerja, kita punya bagaimana pendapatan kita, bagaimana masa depan anak kita, kita fikir semua tu kan. So, to survive. Pada masa yang sama, bila dengan kesedaran tu tahu ya Allah, tapi amanah mendidik anak ni. Dan anak ni walau apa pun berlaku,
suasana dia boleh berubah, ibu dan ayah dia boleh berubah. Maksudnya ubah apa? Ubah kerja ke, ubah rumah ke, ubah dan sebagainya. Tetapi hakikat anak tu kekal. Dia ni sedang hidup untuk menghidupkan dia punya kehidupan. Bermaksud maknanya macam contohlah anak tiada 4 sekarang kan, Alhamdulillah. Sofia, Suraya, Samiha, Salsabila. Semua ni ada destinasi mereka sama macam Tia. Betul. Menuju ke Allah. Betul. Dan hakikatnya sebagai ibu dan ayah yang Muslim, kita kena ingat kita semua akan disoal oleh Allah. Kita semua ada accountable dengan kitab kita. Kita punya buku amanah sendiri. Dan anak-anak kita juga. Sebab tu kita kena tanya soalan kepada diri kita, nak mendidik anak ni sebenarnya purpose dia untuk apa? Untuk mendidik anak menjadi hamba Allah yang taat. So macam Mak sebut tu lah, maknanya bila kita mungkin Mak, bila kita terlalu sibuk, terlalu fikir kepada survival tu, kita terlupa yang asasnya fitrah tu. Dan Mak, bila kita nak mendidik anak dengan baik ni, kita kena meet kita punya basic survival tu. Dan pada masa yang sama, dan kita tahu banyak benda yang kita nak buat ni sebenarnya dia percuma. Percuma, tetapi yang perlukan kesedaran. Yang Mak tengok tu selalu buat. Okey, contohlah Mak, mungkin seseorang itu tidaklah mempunyai material yang banyak kan, kalau kita tengok harta. Sebab mungkin orang bertanggapan, aku nak bahagiakan anak aku kena bawa holiday, mungkin kena bawa pergi outing, staycation yang high class. Sebab mungkin ada juga faktor terpengaruh, sebab generasi Tia ni kan boleh faham lah, social media tu sangat memberi pengaruh. Dan sedangkan apa yang anak perlukan adalah, adakah aku selamat berada di dalam rumah ini bersama ibu dan ayah ni? Adakah ibu saya menjadi tempat untuk saya merasakan keselamatan itu? Am I safe? Am I secured? Do I feel belonged? Subhanallah. Dan nanti insyaAllah dalam episod lagi-lagi kita akan datang, Mak, dia akan go into detail tentang ni. Bagaimana sebenarnya kita nak memberikan anak rasa keselamatan tu. So antara benda yang Tia nak bawa kepada pendengar ni untuk fikirkan, cuba bayangkan Mak, sekarang ni rata-ratanya kita punya anak-anak semuanya masih muda lah, masih alam persekolahan, bawah mungkin 18 tahun. Tapi bayangkan bila anak kita dah umur 25 tahun, dia datang ke rumah kita, dia ketuk rumah kita, adult ataupun dewasa, bagaimanakah yang kita bayangkan anak kita ini? Masya Allah. Apakah benih-benih you tanam? So bayang, kalau anak kita sekarang umur 13 tahun, 13 tahun, 12 tahun lagi, every moment kita tanam racun ke tanam permata. And macam contohnya kat rumah kita kan Tia, sebelum Mak masuk tadi, Mak pasang paku. Mak tak sedar, Mak keluar, siapa suruh tanam paku? Macam itulah yang saya rasa kadang, bila Mak berdoa pada Allah, so Tia konsisten baik macam ni. Because apa yang Mak tengok Tia sekarang, itulah Mak tanam dulu. Betul. Not just Mak saja, of course Tia pun belajar. Sama-sama, kita evolving kan. Tetapi Mak rasa gini Tia, Mak suka nak sambung sikit, tak tahulah episod mana, tapi Mak nak sebut sekarang. Saya ni kalau bercakap takut meninggal lepas ni kan. So rasa nak cakap tu, saya cakap terus. Macam Tia kata, nak rasa safe. Dan Mak rasa 5 perkara, kalau anak tak dapat Tia, dia akan have luka batin yang Mak tengok patient Mak, ya Allah, kalau datang tu kan, memang bila Mak cakap ni je, most parents nangis. Banyak yang pro cakap tu betul, saya buat. Saya kata, saya tahulah, saya pun sama dulu kata. Pertama, 5 perkara anak-anak perlu rasa dilihat. Sebab tu Mak perhati Tia, kalau budak-budak datang tu, kita tunggu, you make them, you look into us and really acknowledge their presence. Dilihat, didengari, yes, didengari dan disayangi. Kita faham love language dia, dan dibuat rasa penting. Kadang-kadang kan anak Tia 4 orang kan, bila nak Mak balik tu berkebut, siapa nak peluk dulu kan, ada rasa penting tu, siapa kita sapa dulu. Dan yang kelima, diraikan, celebrated. Betul tak Tia? Betul sangat, ya Allah, subhanallah. Kalau dapat 5 ni, dia panggil tidak ada unmet needs. Ataupun tidak ada luka batin. Dia bayang luka ni daripada kecil, kalau lagi lama, lagi awal dapat, dia punya bisul lagi besar. And this manifest bila dia tua nanti, dah dewasa, mulalah. Bayangkan umur 25 tahun kalau tak dapat, tak didengari, bila dia besar, jadi orang nak bercakap je. Kalau tak disayangi, dia akan sangat vulnerable to those yang puji dia ikut siapa-siapa saja. Dan tak dilihat,
asyik nak tunjuk, having to show dan buka IG tunjuk, look at me, look at me, look at me. Dan siapa yang tak buat rasa penting, mereka akan jadi sangat narcissistic. Mesti nak, kau tak sebut nama tu, tak sebut title, tak boleh. Self-centered. Yes, self-centered. Kalau tak diraikan, dia sibuk trying to be present, sangat mengejar sesuatu. So that's why, tak tahulah kalau orang dengar ni mungkin sensitif. If you see, dia kata every broken child end up becoming very successful. So mak fikir, aku ni broken child ke tidak kalau kita nak kejar-kejar. But I think it's a point to ponder dia. What is he trying to prove? Kalau mak pernah pergi training, dia kata, Muhaya, why everything you want to do, you want to get perfect? Oh, I said, maybe mungkin masa kecil kan. Ini mak cerita off cuff lah. Because masa kecil, one cerita, bila mak ni macam unexpected child. So they said, mungkin mak kita alamak. So that one we don't know. Kan kalau pelajar NLP semua dia katakan in utero pun the child can feel how the mother feel. So that's why bagi siapa yang mengandung, please rasa you treasure that baby. Betul kata? Betul mak, subhanallah. Macam that's why dia kata apa, every child has to be wanted. Kan kita nak anak kita ni wanted, apa dia panggil tu, wanted, appreciated, expected punya pregnancy. So dan tips je lah mak, kalau katakanlah memang kita terkejut mengandung, kena dengan kesedaran, kena tahu, ya Allah, okay, sekarang ni mungkin aku tak expect mengandung ni, tapi do whatever it takes that you need supaya you nak anak ni. Maksudnya diri you. Maybe kalau you tengah rasa macam emotion tengah down, you tengah tak terima, but you have to accept the child. Ya Allah. Dengan takdir Allah dah ada dalam diri bersyukur, dan you kena buat apa yang supaya you gembira, supaya you boleh sayang betul-betul dan fokus pada anak tu. Sebab dia nampak sikit tau mak, nampak macam alah dalam perut tak kisah, tapi impact dia Betia pun dah ada anak ni mak, banyak. Dah ada 5 orang kan sampai Muhammad. Boleh nampak sebenarnya kesan lah sebenarnya bila kita punya perasaan dekat anak tu, dan juga bagaimana dia bila dah besar nanti impact dia tu ada. So betul yang macam apa yang mak kongsikan tu. Tia nak kata tu, maknanya bila kita bayangkan anak kita yang datang ni mak, umur 25 tahun nanti dah jadi dewasa, apa sebenarnya yang kita nak dia ada? Karakter bagaimana, skill yang bagaimana, orang yang macam mana kita nak berada di hadapan kita. Ya Allah, Tia. Dan sebab tu Tia nak encourage ibu dan ayah nanti yang mendengar ni, mungkin bakal ibu juga, bakal ayah, bakal isteri, bakal suami, belum kahwin, InsyaAllah tuliskan 2 list. Okay, satu list adalah satu kolom tulis now. Apa challenges yang you ada dengan anak? Yang biasanya mak challenge tu, contohnya macam Tia share sikit, anakku mungkin won't listen, tantrum, dia melawan balik, tak solat, homework or problem with the studies, challenge kita banyak kan dengan anak. Dan kolom lagi satu, tuliskan future. Maknanya you tulis pula karakter bagaimana yang you nak anak you ada sebenarnya in the future. So contohnya macam have taqwa. Macam kalau anak tu bertakwa, anak tu salat 5 waktu tanpa disuruh, anak itu berakhlak baik, anak itu rajin belajar, anak itu self-driven, ada pandai berinteraksi dengan adik-beradik. So dan banyak, the list goes on. So bila kita buat vision list buat kita untuk anak. Tapi so bila kita buat list ni sebenarnya untuk meningkatkan kesedaran dalam diri that apa yang kita ada cabaran dengan anak sekarang, dia dengan apa yang kita nak di masa hadapan, the gap tu. So then insyaAllah bagaimana untuk aku melakukan supaya boleh mencapai apa yang impian yang aku nak tu. So Tia nak ajaklah kepada pendengar ni semua untuk lebih berfikir secara kritikal. Apa yang aku lakukan sekarang ni, apakah dia kesan kepada anak aku di jangka panjang nanti? Adakah sebenarnya aku sangat fokus kepada cabaran-cabaran sekarang yang mungkin sebenarnya dia sabotage kepada the future child yang kita nak tu. So contohlah mak nak anak solat. Sekarang cabarannya anak tak solat. Kita punya future kita nak anak solat. So kita lihat
Tapi apa yang aku buat untuk anak solat ni, walaupun aku dah marah, dah paksa, dah terkis banyak kali, tak juga solat. Betul. So strategi kita ni kena berubah. Of course. So maknanya Doing the same thing, expecting same result. Exactly. So Insanity. maknanya what are you doing now that is impacting your child in the future? Yes. So insyaAllah, I think for this episode, that's what I would like to leave the audience, insyaAllah, untuk para pendengar semua untuk berfikirkan tentang hal ini, Mak. Sebab mungkin kadang kita terlalu melihat kepada masalah sekarang, dan kadang kita kena keluarkan diri kita dan ada bird eye view, macam helicopter view, untuk lihat kejap. Ingat tak Tia selalu sebut dulu, Mak, timeline anak kita tu. Yes, I love that concept. Yes, anak kita ada anak kita semua ada garisan masa dia. Okay. So walaupun sekarang kita anak kita 11 tahun, anak kita umur 4 tahun, anak kita umur 2 tahun, tapi dia tidak kekal di 2 tahun tu selama-lamanya. Dia akan move dalam dia punya garisan masa dan setiap peringkat umur tu. So whatever you do at that moment tu akan ada impact. So di mana saja kita berada, di mana peringkat umur anak kita tu pun, ketahuilah kita masih boleh melakukan banyak perubahan yang positif, insyaAllah, dengan meningkatkan keilmu kita, kesedaran dan amalan kita, insyaAllah. So Mak, thank you very much. Terima kasih. Tak puas cakap dengan anak saya ni dah. I love your sharing. Ada lagi ke dengan Mak lepas ni? Ada. Okay, jumpa you all. Kita jumpa tak lagi, sabar, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. قلبي